Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain. Dan ada pun hukum yang dibangsakan bagi adat itu, iaitu menetapkan satu perkara bagi satu perkara atau menafikan dia daripadanya dengan kita telik bagi telah berulang-ulang 2 kali atau 3 kali, maka tersimpan ia kepada 4 bahagian. Pertamanya, ikat ada dengan ada seperti ada kenyang dengan ada makan. Dan kedua, ikat tiada dengan tiada seperti tiada kenyang dengan tiada makan. Dan ketiganya, ikat ada dengan tiada seperti ada sejuk dengan ketiadaan tutupan. Keempat, ikat tiada dengan ada seperti ketiadaan hangus dengan ada air. Maka makna tersimpan hukum akal di dalam 3 bahagi itu, iaitu tiada keluar ia daripadanya. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia, belas ihsan daripada dia semata. Tiada campur tangan sesiapa. Masih kekalkan kita berada atas muka bumi dia. Alhamdulillah, limpah kurnia dia, belas ihsan dia, kurniakan kita Islam melalui Islamnya mak ayah kita. Alhamdulillah, limpah kurnia dia, belas ihsan dia, mudahkan kita untuk taat, jauhkan kita daripada maksiat. Alhamdulillah, limpah kurnia dia, belas ihsan dia, jadikan kita ada semangat yang bersungguh berterusan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, limpah kurnia dan belas ihsan dia, diberi kita kesihatan. Alhamdulillah, diberi pula penunjuk jalan. Alhamdulillah, diberi kita ada kesungguhan. Alhamdulillah, untuk berada dalam satu majlis yang mulia, tempat yang mulia, untuk belajar perkara yang mulia, khasnya mengenal Allah Ta'ala, Tuhan kita, dan mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nak letakkan makhluk tempat makhluk Allah pada kedudukan Allah, supaya faham kita maksud la ilaha illallah. Alhamdulillah, insya-Allah. Kita nak sambung bila bicara dalam bab akidah ni adalah hukum akal. Hukum akal ada 3, wajib, mustahil, harus. Jadi pembincangan yang kita bincang dalam tauhid ni akal, hukum akal. Khasnya hukum akal macam mana nak gunakan akal, metodologi berfikir dengan akal yang waras Allah Ta'ala beri itu, boleh dengan yakinnya kita, sabitnya Allah Ta'ala dengan segala sifat kesempurnaan dia, dan mustahil pada Allah Ta'ala sifat kekurangan, dan apa yang harus itulah harus, begitu juga pada Rasul dia. Jadi bila bicara hukum akal, tentulah terkeluar daripada hukum akal ni hukum syarak dan hukum adat. Hukum adat
tak jadi i'tiqad dalam bab akidah. Ada begitu juga hukum syarak. Hukum syarak dia bukan kita tak pakai hukum syarak. Hukum syarak kita pakai tempat lain. Bab akidah pakai tempat lain. Bab hukum syarak wajib, sunat, haram, makruh, harus ni pakai dalam fiqh. Dia istilah fiqh yang telah dibahas oleh ulama. Adapun dalam bab akidah dia bukan bab fiqh, tapi dia adalah bab iman, bab tasdik, meyakini apa sepatutnya yakin dengan dalil akli yang sangat kuat supaya hidup mati kita di atas akidah dan pegangan itu, dan hidup dengan berlandaskan syariat hukum fiqh. Sekali lalu kalau sebut istilah ilmiahnya, bab akidah dia bab i'tiqad al-yaqiniyah, dan dalil-dalil dia dalil yaqiniyah. Dalil dia dalil qat'i. Tak ada satu pun dalil-dalil yang ijmali. Tu dalil akidah tu. Dia qat'iyah ni sama ada dengan nasnya qat'i, sama ada dengan akalnya pun qat'iyah. Putus. Tak boleh apa yang mengubahkan sebarang kejituan makna yang ada pada dia untuk boleh kita beranjak, bergombak, pergi ada syak, zon, waham dalam pegangan kita. Itu ilmu akidah. Adapun ilmu fiqh, dia bicara bab kalamullah juga, sabdaan Nabi juga. Cuma bukan bicara dalam bab benda-benda yang i'tiqadiyah, yaqiniyah, tapi dia bahas mengenai amal. Ada amal atas nama ibadat, ada muamalat, ada munakahat, ada jinayat, ada bab akhlak, ada bab tanggungjawab, kewajipan-kewajipan yang ada pada kita. Yang tu bahasnya ilmu fiqh. Jadi pembahasan itu pula disebut dalil. Dalil dia bukan dalil qat'i, dalil dia ialah dalil tafsili. Istilah lah tu, dia diambil daripada dalil-dalil tafsili, dalil-dalil yang ada huraian-huraian panjang dengan menggunakan kaedah-kaedah khasnya, kaedah-kaedah linguistik, kaedah-kaedah bahasa. Ada istilah nasih, mansukh, am, mutlak, muqayyad, mujmal, mufassal untuk memahamkan hukum hakam yang penghurai dia adalah ulama-ulama mujtahid. Menghurai dia adalah ulama-ulama mujtahid. Yang tu kita pakai fiqh. Jadi fiqh bukan pakai akal. Fiqh berdasarkan ketetapan syarak. Dan nak ambil ketetapan syarak ni daripada jago-jago hukum syarak, itulah ulama-ulama mujtahidin. Kalau ambil hukum syarak bukan daripada jago syarak, maksudnya ambil daripada Tuhan baru. Siapa Tuhan baru buat syariat baru, tak ikut syariat Allah Ta'ala kerana mereka tidak mampu untuk menguasai macam mana nak jadi jago dalam nak istinbat ahkam, nak keluarkan hukum ahkam. Habis-habis nak keluar hukum ahkam sendiri, tak nak pakai imam mazhab. Tu jadi sesat barat merata. Pasal apa? Pasal fiqh dia tak ikut disiplin. Para ulama sebut apa sepatutnya kena ada metodologi, kaifiat untuk nak hidup ni, walaupun atas umumnya atas nama Quran hadis, tapi nak memahamkan Quran hadis adalah khas. Apatah lagi orang yang ahli untuk faham dan istinbat dan keluarkan hukum, dia mesti ciri-ciri khas. Ciri dia pula sangat kemas. Gitu. Ada perjalanan zahir batin yang perlu dilihat untuk melihatkan adakah dia berada di atas jalan yang Allah Ta'ala restu. Baik. Jadi atas kita bicara hukum akal, hukum syarak, itu dah lalu. Seterusnya adalah hukum adat. Baik. Definisi dulu dia nak beri. Apa dia hukum adat? Hukum adat ni kata dia ada pun hukum yang dibangsakan bagi adat itu, maksudnya hukum adi. Hukumul adi ni apa? Iaitu dia menetapkan satu perkara bagi satu perkara atau menafikan akan dia daripadanya dengan kita telik bagai ataupun yang telah yang bagai yang
bagi telah berulang-ulang 2 kali atau 3 kali. Kita baca bagilah. Eja lama ni kadang dia huruf-huruf ya alif tu tak tulis. Menafikan, menetapkan atau menafikan bagi sesuatu yang telah berulang-ulang untuk nama adat ni habis kurang 2 kali atau 3 kali, berulang-ulang benda tu jadi gitu. Apatah lagi lebih pada 3, 4, 5 bahkan hari-hari macam tu. Bab-bab ni lah kalau kita tak faham hukum adat, nanti bab adat ni jadi i'tiqad. Memang macam tu. Yang tu yang kena beza sangat antara hukum adat dengan hukum i'tiqad. Walaupun kita sebut benda mudah je, ada duit semua jadi, betul? Ada duit boleh beli macam-macam. Ada duit akidah pun kita boleh beli. Ada dajjal esok tahulah kita tengok. Bila orang susah, kita ada duit macam mana? Ada duit kita umpan duit kat dia, hai dengan dia tu kita punya. Nak cerita apa ni? Ada bab hukum adat bila dah berulang pergantungan kita kepada selain pada Allah Ta'ala, dah berulang macam tu. Perlu duit, perlu makan, perlu minum, perlu pakaian, perlu tempat kerja, perlu pekerjaan, perlu ni. Hai, kalau kita dah biasa, dah beradat macam tu, dah adat macam tu, nanti adat tu jadi i'tiqad. Satu, kita kena mengaji lain bab ni supaya apa yang sepatutnya di i'tiqad dia bukan bab hukum adat, tapi dia mesti hukum akal. So hukum adat dia boleh menyalahi. Benda yang menyalahi daripada berulang, dia tengok boleh jadi sebalik. Yang tu tak boleh jadi akidah. Yang tu bukan akidah. Ya, yang tu cuma istilahnya irtibatun adi. Dia istilahnya pertambatan yang biasa macam itu. Usually happen like that. Bunyi orang putih sikit. Yang tu dia panggil adat tu. Adat ni kalau sekali dah jadi adat, ada dalam fiqh, cuma dia tak banyak kes yang macam tu. Khas sekali pun dah jadi adat, bab haid. Tu pergi ngaji. Orang perempuan tak pernah datang haid. Kali pertama dia datang 6 hari, betul berhenti, suci cukup 15 hari. Nak main pula tu dah dihukum kan. Kalau contoh 6 hari tu, 6 hari adalah dihukum adat dia. Walaupun sekali. Dalam fiqh antara yang ada boleh pakai hukum adat walaupun dengan sekali, bab haid. Sama bab haid ni nifas. Jadi kalau ada kes-kes, katalah kali pertama main haid 6 hari, suci 20 hari, main pula darah, lepas tu lajak daripada 6 hari, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 bukan haid dah. Mandi, wajib solat. Itu mana haid? Mana haid? Bukan 15. 15 tu maksimum. Tapi mana haid? Tengok warna darah boleh beza tak? Tak boleh. Tamyiz tak ada. Waktu mana haid? 15. Tidak. Pasal nak kata sebanyak-banyak haid berlaku jarang, kadang-kadang ya ada orang sampai 15. Yang pasti sehari semalam. Pasal sekurang-kurang haid sehari semalam. Tapi dia ni macam mana? Dia dah pernah sekali main haid. 6. 6 adalah dipakai. Adat adalah dijadikan rujukan.
Opposal pula panggil adat baru sekali. Dalam fiqh haid sekali dah dipanggil adat. Lain pada bab haid, lain pada bab nifas tak boleh. Tak boleh. Untuk nama beradat mesti kurang-kurang 2 kali. Tengok sekali main mengaji, tengok, terbeliak je mata. Contoh. Main kali kedua tidur. Contoh lah. Macam mana? Tak boleh kata dia ni kalau mengaji cerah mata. Minat dia rupanya. Tak boleh. Baru tengok sekali. Baru tengok sekali. Untuk nama beradat, dan yang ni kita akan kata yang ni lah tabiat dan perangai. Yang kita boleh kata ni lah tabiat dan perangai dia, mesti berulang-ulang. Kurang-kurang 2. Tambah kalau mengaji nak tengok perangai orang lagi macam mana? Bukan 2. Atau dia ada bahas dia. Apa dia? Nak tengok dia ni dah beradat taat. Pergi bahasa itulah. Dah jadi kebiasaan dia taat. Dah jadi darah daging dia taat. Untuk dapat hukumnya itu setahun. Setahun tu. Tu kita belajar bab nikah, wali, fasik, taubat. Nak jadi wali, setahun lepas taubat baru sah boleh jadi wali. Asal hukum fiqh kita macam tu. Kalau jadi wali darurah apa tu lain hal. Tapi wali asal mesti Islam adil. Mesti ada adalah dia. Jadi antara adalah tu tak buat dosa besar, tinggal sembahyang dosa besar. Untuk dia nak bagi nikah anak dia sembahyang main masjid. Dia kena jaga sembahyang tak tinggal setahun baru boleh pakai jadi wali. Itu jumhur ulama sebut. Itu bahas fiqh macam tu. Ada sampai macam tu ke? Ada sampai untuk hukum yang ni biasanya payah dah nak menyalahi adat, dah jadi satu benda yang istiqamah tetap steady kat dia. Macam mana? Setahun. Ni cerita apa ni? Dia ada pembahasan panjang ni satu-satu atas takrif dan definisi sekali lalu untuk kata hukum adat macam mana? Dia adalah menetapkan atas nama hukum adat, menetapkan sesuatu atas sesuatu kan. Dia isbatu amrin li amrin atau nafyu amrin an amrin akhar. Menetapkan satu atas satu perkara ataupun menafikan satu perkara atas satu perkara yang lain. Tengok hakim ni siapa. Kalau penghukum tu akal, yang bila sebut akal maksudnya keputusan dia macam ni dan takkan berlaku di sebalik sama sekali. Tu hukum akal. Kalau hakim ni tu ialah berdasarkan Al-Quran hadis dan dalil-dalil dia bukan dalil yakiniah tapi dalil-dalil yang tafsiliyah kan? Yang tafsiliyah, dan nak menghuraikan hukum dan dalil tu ulama-ulama mujtahidin. Ada ulama kata wajib, ada ulama kata sunat, ada yang kata sunat muakkad, ada yang kata yang ni khilaf aula, yang ni yang kata harus, yang ni kata batal, yang ni kata tak batal. Dia ada dalil-dalil tafsiliyah. Satu dia punya hukum berbeza-beza tu. Siapa yang ambil faham tu? Ulama mujtahidin. Tu apa? Itu fiqh, bukan i'tiqadiyah. Qadriyah mesti buat hukum akal. Dia mesti akal jitu pasti kan. Dia tak akan berubah tu. Contohnya nak kata hukum akal pasti jitu tak berubah. Kita ada, bolehkah ada sebarang kebarangkalian? Kita ada. Tapi ada kita, tak ada siapa mengadakan kita. Kita jadi dengan sendirinya. Boleh ke macam tu? Siapa kata boleh? Kalau macam mana? Ramai yang kata boleh. Orang kafir kata macam tu. It's natural that. The nature create us. That's why we be like this. Why? Nature. So who create the nature? Persoalan dia. Takkan jadi macam tu. Takkan jadi macam tu. Akal tak boleh terima. Yang antara saya sebut itu, akal ni kan tahu umur akal tu kod nanti orang alat. Dia mesti akal yang waras, akal yang betul, akal yang menepati kaedah-kaedah berfikir dengan metodologi ta'akul, pemikiran yang betul. Kalau metodologi ta'akul pemikiran yang salah, dia akan dapat keputusan salah. Dia guna akal, tapi hukum yang dia dapat
tak berakal nama dia. Boleh faham saya sebut apa? Dia tengok saudara, kita makan kenyang. Dulu kita tak ada, tu ada. Pokok pun mati hidup balik. Yang ni tumbuh contohlah. Hujan turun, pokok pun jadi subur aja. Buah baja pokok jadi besar. Buah yang ni. Yang ni naturally like that. Naturally. Tengok cara dia fikir, dia kata yang tu nature. Cik dah kalau orang berakal macam mana? Bukan nature macam tu. Allah create it like that. The creator who create boleh jadi macam tu. Without the creator tak ada apa-apa. Mesti ada penciptanya. Tu kuatkan. Boleh nak sebut? Nak faham tu, kuatkan tu. Kalau sembahyang ni wajib, tu kuatkan. Itu kok syarat nak menunjukkan ketetapan atas mukallaf. Allah. Bagi contoh itu saya nak sebut tu. Jadi hukum adat ni dia berulang-ulang dan dia boleh berlaku di sebalik. Kalau hukum akal, dia takkan boleh terima berlaku sebalik. Itu yang kalau nisbah nak orang kata apa hadam matang bab ni memang kena banyak mengaji, banyak pengalaman dengan baik experience lalu dengan apa ulama tutup guru kita duk hurai macam ni insya-Allah boleh faham. Bab ilmu antara bab susah mula mengaji apa dia? Nak boleh membezakan hukum akal, hukum adat dengan hukum syarak. Pengajian macam ni dia mengikut kaedah ulama kita ahli sunnah wal jamaah macam ni. Kalau pengajian Wahabi tak ada. Wahabi tak mengaji macam kita mengaji. Satu bercelaru pula otak dia. Sikitlah ke Wahabi tu. Baik. Jadi asal nak panggil hukum adat ni, dia mesti bagi sesuatu yang berulang-ulang 2 kali atau 3 kali. Baik. Dari sisi hukum dia akan ada 3 hukum saja. Wajib, mustahil, harus. Itu pun wajib, mustahil, harus. Adi, beradat. Wajib pun pasal dah selalu berulang. Makan kenyang, makan banyak, wajib kenyang. Adat. Boleh tak jadi makan banyak tak kenyang? Boleh, harus. Pasal apa harus pula? Itulah hukum adat. Apa ni? Jadi boleh jadi hukum harus daripada 3 hukum tu. Harus ke, wajib ke, mustahil ke? 3 ni yang menyebabkan jadi wajib, mustahil, harus tu, apa yang menyebabkan jadi hukum tersebut? Dalil dia bukan Quran, bukan hadis, bukan dalil tafsiliyah, tak ada. Dalil dia apa? Irtibak. Dalil dia apa? Perkaitan antara sesuatu dengan sesuatu, dengan kita boleh tengok pengulangan berlakunya perkara tersebut di keliling kita. Jadi alat untuk mengenal hukum adat ni apa? Mata, telinga, hidung, mulut, sentuh. Tengok, nilai. Memang tak berulang tu. Dia proses yang ada sekeliling kita, boleh tengok kan? Boleh tengok. Baik. Dengan itu dia kata tersimpan ia hukum adat ni kepada 4 bahagi. 4 bahagi ni pandang pada sudut perkaitan untuk nama irtibat tu, hukum, perkaitan hukum adat tu. Boleh jadi hukum adat ni pasal apa dia atas 4 irtibat ni. Tapi hukum yang hasil nanti 3. Kita perhati tengok dia sebut, lagi kita tengok tahu hukum tu. Hukum dia 3, wajib, mustahil, harus. Tapi irtibat dia 4. 4 tu macam mana? 1. Pertamanya ikat, irtibat kan ada dengan ada. Bahasa dia ada faktor macam ni, ada perkara macam ni. Apa dia? Contoh, seperti ada kenyang dengan ada makan. Ada makan, ada kenyang. Ada kenyang maksud apa?
Siapa ada kenyang? Kenyang. Kenyang. Makan apa ni? Kan kita tanya itu kan. Lapar. Tak makan apa-apa kan? Kan ada lapar dengan tak ada makan. Kan? Itu kan? Ada kenyang dengan ada makan. Kan ada irtibat tu. Tapi kita baca tu baru satu lah. Ada dengan ada. Ada makan, ada kenyang. Ada kenyang, ada makan. Dua irtibat tu. Contoh tu terbalik pun tak ada masalah. Ada kenyang dengan ada makan, ada kenyang. Betul? Ada kerja, ada gaji. Ada gaji, ada kerja lah. Boleh faham tak cakap apa? Itu apa tu? Ada juga kerja tak ada gaji. Yalah, memanglah. Pasal apa? Pasal adat. Ada kerja, ada gaji. Ada gaji, ada kerja. Ada makan keluar, bunyi dia lah. Ada makan keluar, ada kenyang keluar. Ada kenyang keluar, ada makan lah. Betul? Ada cerah kalau, ada cahaya lah. Ada cahaya kalau, ada cerah lah. Boleh? Faham? Tak faham? Takkan tengah tu pun tak faham. Mengap tu ke mana? Mula bahasa-bahasa saya keluar. Pasal kita nak faham. Irtibat adi tu, ada dengan ada. Bila ada berselerak, tentulah ada orang selongkar. Betul? Ada pintu pecah, tentu ada orang pecahkan pintu. Macam mana pun dia irtibat tu tak sebut tak irtibat, ada. Tapi kadang irtibat tu dia bukan adi, dia jadi akal lah. Ada ke pintu pecah tapi tak ada orang memecahkan? Tak ada faktor yang memecahkan pintu. Yang tu kau yang adat tu. Yang tu kau akal tu. Mana boleh ada asar kalau tak ada muasir? Mana ada makhluk kalau tak ada khalik? Itu kau adat, tu kau akal. Tapi ada makan, ada kenyang. Ini hukum adat. Jadi macam mana nak kenal, nak beza hukum adat, hukum akal ni? Dia kena tengok ada tak boleh di sebalik. Ada makan, ada kenyang. Betul? Ada kenyang, ada makan. Ada tak ada makan? Kadang-kadang ada makan tapi tak kenyang. Ada tak? Ada kenyang tapi tak makan pun. Ada? Yang itulah istilahnya benda adat. Dia ada irtibat adat dan boleh ada menyalahi adat. Adat dia boleh menyalahi. Walaupun berulang jadi macam tu. Boleh tangkap. Adat pula. Maksud adat ni dia banyak. Kalau kita belajar ilmu sains belajar betul-betul hukum adat lah. Ada apa? Ada cahaya, ada haba. Betul? Betul ke ada cahaya, ada haba? Ya. Kelip-kelip lama-lama pegang panas tak? Tadi kata ada cahaya, ada haba. Ada juga ada cahaya, tak ada haba. Ada? Yang tu yang dipanggil cahaya. Cahaya apa? Yang ada cahaya tapi tak ada haba. Dipanggil cahaya apa? Tak tahu dia orang. Kod dia orang bahasa lain tu. Cahaya apa? Tak tahu. Cahaya dingin. Pesen tak? Kod dia orang model-model ni tak guna bahasa dulu. Bagi contoh cahaya dingin, dia ada cahaya tapi tak ada haba. Kelip-kelip. Contoh senang. Kelip-kelip ada cahaya. Cuba pegang ni, terbakar tak tangan? Melecuh. Ambil termometer kalau letak kat abdomen ni tu yang nak menyala tu. Abdomen dia menyala kan? Bukan punggung ni menyala, abdomen dia menyala. Kan di serangga kan? Serangga ada kepala, thorax, badan, apa tu? Abdomen. Tak tahu tentang apa tu, pergi ngaji sains lah sikit. Cahaya dia keluar kat mana? Kepala, badan. Kat mana? Abdomen dia. Datang apa abdomen tu? Yang ada belang macam punggung besar tu. Perut macam perut besar tu. Itulah abdomen, kepala, thorax, abdomen. Thorax tu datang apa? Dia membuat istilah itu apa lah. Kita bukan nak peduli sangat mana ambil istilah tak istilah tu.
Pegang melecur tangan ke abdomen dia? Tak ada. Kalau bubuh jangka suruh agak-agak naik tak? Ha? Tak ada. Betul, kau pernah cuba? Tapi agak-agak macam mana? Bukan agak-agak memang macam tu. Jadi ada juga ada cahaya yang tak panas, tak ada haba. Ada cahaya tapi tak ada haba. Tadi kata ada cahaya ada haba. Ghalibnya, adatnya. Ada cahaya ada haba. Ada pula ada haba tak ada cahaya. Ada juga. Setrika pegang tau. Tak ada kalau nanti kita pasang setrika belakang ni tengok macam mana rupa ya. Dah dia nak kata tak ada cahaya, tak ada haba lah. Ada benda yang dia tak ada haba. Dia tak ada cahaya tapi ada haba. Betul gitu ya. Bukti kan? Ni bukti ni benda-benda yang nama berulang ni, itulah dia panggil adat lah. Saya nak buktikan mudah je. Tangan kita ni kalau sejuk ya, macam mana nak bagi ada haba? Bukan perlu ada cahaya. Sekarang boleh rasa haba. Tak ada, saya nak tampau sekali rasa dah haba saya. Antara faktor haba kalau faham ni apa selain pada cahaya apa? Geseran menghasilkan haba. Betul. Tak percaya bagi duduk atas lantai tak, saya tarik setengah jam pusing masjid. Tak ada tak haba, pegang punggung tak. Panas tak? Tak percaya try. Boleh buktikan? Boleh, sekarang boleh buktikan. Sikit pula atas adat ni. Untuk kalau dah bergeser ni boleh menghasilkan haba, macam mana nak mengurangkan geseran supaya tak ada haba dan tidak ada hakisan? Apa lagi istilahnya? Tidak ada hakisan lah, lebih kurang. Apa bahasa, ada bahasa lain kot. Macam mana nak buat? Bubuh minyak, bubuh pelincir. Cakap minyak singa, minyak serinjait, pelincir macam tu, kejap kering dia kena isi selalu. Pelincir macam mana supaya dia ada jangka hayat dia yang agak panjang, supaya tak perlu bubuh pelincir yang setiap hari. Nak bubuh apa? Minyak geris. Tu apa tu? Saya ajar apa tu? Itulah hukum adat. Apa nak sebut ni? Hukum adat. Hukum adat ni, jadi kita belajar banyak hukum adat ni kat mana? Ilmu sains hukum adat tu. Satu benda bila kita panaskan dia akan mengembang. Betul? Bila sejuk dia akan menguncup. Betul ke? Buktikan? Boleh buktikan. Macam-macam lah. Saya sebut tu lagi, saya ajar sains pula. Dah memang sains ialah antara benda-benda yang hukum adat. Buat uji kaji dalam amal macam ni. Buat macam ni. Buat macam ni. Macam apa? Telah terbukti. Contoh sains kan. Kalau katalah ni permukaan rata, sekarang kita bagi dia bentuk macam ni, ada kecerunan, ada cerunan. Makin tinggi kecerunan, kalau kita lepaskan sesuatu, maka akan lebih laju pecutan yang akan dihasilkan apabila dia jatuh ke bawah. Betul ke? Macam ni kalau dia tak boleh bergerak. Tapi kalau kita curam dengan dia, macam mana? Dia boleh jatuh. Lagi curam, lagi laju. Lagi, macam mana nak bagi jadi laju lagi? Tambahkan berat dia. Lagi laju. Boleh? Faham? Boleh. Apa tu? Saya ajar apa ni? Hukum adat. Kebiasaan. Macam tu. Jadi belajar ilmu sains ni bukan belajar apa? Belajar hukum adat aja. Mata, telinga, masuk cahaya macam ni, terbalik solang sisi. Belajar hukum adat aja. Hukum adat. Kadang-kadang jadi tak balik. Bila hukum adat, selalunya jadi begini, jadi macam ni. Selalunya jadi begini, buat jadi begini. Contoh hukum adat. Pasal apa tidur ni? Ngantuk mesti ada sebab. Siapa? Tidur lewat. Ataupun dah biasa tidur pagi lepas subuh. Satu tidur. Kalau orang tak biasa tidur macam mana? Payah nak tidur. Boleh betul ke? Ataupun apa je? Jaga malam. Pun sebab ngantuk juga. Apa lagi? Tak minat. Ngantuk juga.
ataupun tak cukup tidur, ngantuk juga. Apa saya sebut tu? Saya sebut apa tu? Lepas tu ada mana satu? Kenal pasti ya. Kalau dia sepatutnya kena tidur, dia tak tidur, dengan sebab tu dia mengantuk. Pukul 10 tidur. Kita habis tajwid dah pukul 11, 10.30 suruh tidur. 10.30 kau tidur. Tak payah tidur sana, tidur sini. Esok senang bangun. Jangan sembang-sembang mudah. Pergi gosok gigi, jaga kebersihan diri. Tidur. Untuk apa? Supaya jangan tidur, jangan tumpuk. Jangan lena. Boleh? Faham saya cakap apa? Boleh? Kalau lena tu siapa? Ngantuk sangat lah. Tidur awal, tapi ngantuk lagi. Mesti ada faktor lain pula. Tengoklah apa benda. Anda ini nak bagi hukum tu, kaedah apa? Kaedah adat berulang-ulang. Biasanya macam ni, macam ni. Satu jadi doktor, pergi doktor faktor adat lah. Ada simptom apa ni? Tengok demam, panas, ada batuk, ada kering tekak. Semua tak ada. Jadi itu yang panas badan. Cek suhu sikit. Takat 38 darjah. Panas ni. Kalau 36.9, 36.8, sikit je tu. Kalau 36.2, normal lah tu, kan? Normal temperature, kan? Kalau 34, air mayat apa ni? 34 mayat. Tambah 30 darjah. Tambah ambil suhu 0 darjah. Biar betul kau ni, manusia ke robot? Kau besi ke apa? Masuk dalam peti sejuk kan kau ni? Bukan. 0 darjah. Susu ais beku. Macam mana boleh tahu dia mayat tak mayat? Macam mana nak tahu? Adat macam tu. Jadi belajar ilmu sains ni, belajar hukum adat. Jadi jangan nak megah sangat lah mengaji ilmu sains. Sedap pun itu. Pasal apa? Engkau belajar hukum adat, belajar makhluk lah. Kita belajar tauhid, belajar apa? Belajar apa? Belajar hukum akal. Orang yang ahli sains tak dapat, kita dapat. Ahli sains tak kerti, kita kerti. Satu nak rojok benda-benda, kadang benda-benda semasa, kadang tak boleh rojok pada ahli sains. Dia hukum adat. Tu pun kadang tipu lah. Hukum adat rupanya nak bisnes. Dia buat madu, rupanya bukan madu. Reka, bubuh gula macam ni. Ada same effect dengan madu. Telur boleh masak pun dapat sejuk, tak beku. Tambah pula dia dah pengalaman lama, dia dah try macam ni. Sebiji macam mana? Kita kata, betul ke madu? Bukan madu. Orang biasa makan madu tahu, rasa boleh tahu. Macam pelik Orang makan madu ni, makan je. Teringat 70 tahun dulu, 70 tahun, umur baru 50. Teringat 40 tahun dulu pernah makan madu. Yang ni belakang rumah saya dulu, ada sarang lebah tu. Katuk, larak, kembali, ada dia punya sarang tu makan. Macam ni lah rasa dia belakang rumah tu. Teringat tu pasal apa? Pasal makan madu, pernah makan macam tu, yang asli punya. Tak payah masuk amal, tak apa. Memang kita tahu tu memang madu. Ini kata madu. Betul asli rasa tak? Tak rasa madu kan. Dia bukti kan. Kena sanksi tau. Pasal ada hukum-hukum adat yang menyalahi daripada apa yang ni. Walaupun dia boleh buktikan macam ni. Ambil mancis, kepala mancis, cucuk. Tak, masih boleh cucuk. Pasal tak ada kandungan air, kata dia kedebak-kedebuk. Perhati elok. Itu semua hukum adat. Kita belajar tauhid macam mana? Belajar tauhid kau hukum adat. Allah melihat kita ni buta. Ini melihat, Allah kita melihat. Macam mana boleh explore macam tu? Kita duk rasa kita melihat tak? Rasa tak buta? Kalau ulama kita sebut yang mereka ni dah faham tauhid, dia kata kita sebenarnya buta. Allah yang bagi kita melihat. Yang tu pun tak ada berapa orang nak boleh telan. Dengar macam tu saja je. Pasal apa? Pasal dia duk rasa dia boleh melihat. Apatah lagi, apa kebolehan melihat yang ada pada dia? Dia tak isbat ke Allah Ta'ala macam mana? Dia rasa, aku ada apa? Aku sihat apa? Aku melihat apa? Apa Allah pula? Sibuk-sibuk pula ke Tuhan. Jaga ada orang macam tu.
Kadang-kadang orang macam tu kita lah. Kita tak ada perasaan kepada Allah yang bagi kita bagi hidup. Kita tak ada perasaan yang Allah bagi kita melihat. Jadi yang perangai hukum adat tak ada ilmu tauhid tu, kita lah, bukan orang lain. Kita lah. Maksud apa tu? Maksud tak pernah ngaji tauhid. Kalau belajar apa? Belajar gitu je lah. Bukan belajar yang dengan kita belajar tu, inilah yang aku nak capai dalam kehidupan aku, itulah hidup sebagai orang ahli tauhid, hidup bertauhid dengan Allah Ta'ala. Tak ada. Kalau kita tak bercita-cita macam tu, hukum akal Allah Ta'ala bagi kat kita tak guna sikit pun untuk capai Allah Ta'ala, untuk kenal Allah Ta'ala. Waktu capai apa? Capai duit, capai makan, capai minum. Itu yang Allah Ta'ala kata macam haiwan tu. Jadi boleh faham macam tu siapa? Allah Ta'ala bagi kita akal. Kita bukan hukum dengan hukum adat. Walaupun Allah kita tak nampak, yakin dengan Allah Ta'ala tak pernah laku. Yakin dia yang jadikan kita, dia yang jadikan siang ni tadi gelap nak bercahaya ni, Allah yang bagi cahaya. Lalu kok matahari laluan aja, dia boleh bagi cahaya tanpa matahari lah. Matahari tu adat aja. Kita boleh cakap tu, boleh cakap tu, kita boleh cerita satu-satu. Boleh cerita satu. Ahli sains tak boleh cerita macam tu. Ahli sains tak boleh cerita macam tu. Jadi nak cerita apa? Nak cerita pertamatan yang pertama disebut daripada 4 pertamatan tu, ada dengan ada. Ada makan, ada kenyang. Cuma sebut ada makan, ada kenyang ni macam ilmu bodoh sikit kan. Kalau cerita apa? Ada kayu uji berbara diuji dalam tabung uji untuk lihat kandungan gas. Bila kayu uji berbara dimasukkan dalam tabung uji, maka kayu uji berbara itu menyala, menunjukkan kehadiran apa? Udara. Tak pandai, tak mengaji, tak masuk amal apa? Kehadiran oksigen. Kalau kayu uji menyala, ambil mancis ke kayu uji lah, lidi ke apa, kayu uji ni, kertas menyala, jika dalam kandungan tabung uji ni ada gas oksigen, apakah akan berlaku? Contoh tengok kayu uji menyala ni, pasang api. Okey, apakah akan berlaku? Pertama, letupan. Yang kedua api akan padam. Ketiga, kedengaran bunyi pop. Keempat, api akan menyala lebih marak. Mana jawapan? A, B, C, D. Macam mana nak jawab tu? Macam mana nak jawab? Berdasarkan faktor apa nak jawab? Adat. Pernah masuk amal tak? Pernah buat uji kaji itu? Bila tak pernah tengok adat macam mana? Bodoh, tak kerti jawab. Apa jawapan? Agak-agak apa? Tak, saya tanya, saya boleh perangkat, saya boleh tanya budak-budak. Ada oksigen, ni ada api ni, nyala ni. Apa jadi? Bukan meletupan. Meletupan lah oksigen. Gedebu. Gebabu. Budak bodoh tak bisa belajar, dia kata apa? Akan hasil satu letupan yang sangat kuat. Pasal apa? Pasal ada oksigen. Oksigen bukan hasilkan letupan. Oksigen dia hanya membantu pembakaran. Satu kayu uji menyala boleh, berbara boleh menyala. Kalau menyala, dia akan jadi lagi marak. Faham tak saya cakap apa? Macam mana boleh tahu? Kitab mana? Quran mana? Dalil mana? Ya. Adat. Dah lama dah. Jadi belajar ilmu sains, tu saya kata megah apa? Belajar hukum adat je. Memanglah tak belajar tak tahu, tapi belajar hukum adat je. Tauhid macam mana? Bukan hukum adat, hukum akal. Memang tak belajar pun tak tahu, tapi tak tahu yang ni tercela. Macam apa? Sampai tak boleh kenal Allah Ta'ala. Tak tahu apa oksigen ni dia akan membantu pembakaran, tak ada masalah. Tak ada masalah langsung. Mati malaikat bukan tanya tu. Yang tu yang mana faedah besar? Sains ke ilmu tauhid? Jadi hukum akal ke besar nak kena belajar? Hukum adat.
Hukum akad. Hukum adat belajar je lah. Ada pun tak payah serius belajar lah. Alah, boleh dapat. Tapi ada benda kadang belajar tak dapat juga. Tak dapat juga. Pasal apa? Ada menyalahi adat. Ada yang menyalahi adat. Yang tu yang pening kepala tu. Kan? Apa lah sebut pening kepala tu. Contohlah kan. Nak dapatkan tahu ada kuman dalam badan. Macam mana? Betul, logik ke? Ha? Saya belajar sains juga. Saya tahu lah kan. Macam pandai. Tak apa tengok lah saya sebut apa. Nak tahu kuman. Boleh ke dengan tahu kuman ni? Ambil ni. Jolok air tu. Saya tak mahu jolok. Sakit weh. Mampu. Apa tu? Ada COVID-19. Boleh ke dengan jolok macam tu boleh tahu COVID-19 hanya pergi makmal bodoh-bodoh je, boleh tak? Yang boleh tahu apa? Boleh tahu kita punya pH, keasidan ataupun kealkalian mulut kita, perut kita, hidung kita, yang tu boleh lah. Tapi dengan tu boleh tahu ada kuman tak ada kuman. Kuman tak boleh detect dengan alat PCR tu. Tak boleh. Alah, doktor-doktor pun kata macam tu. Memang tak boleh. Muskil ni, macam mana yang ni boleh tahu positif COVID tak COVID ni, menatang jolok tu. Pula tu dia makmal biasa, makmal tengok pH je. Tak percaya pergi tengok, cari pembantu makmal yang uji tu, bahan tu, PCR tu. Alah, saya pun ada kawan kerja pembantu makmal lah. Alah, memang saya mengaji saya mau bodoh-bodoh dekat SPM aja. Saya pun ada pembantu makmal lah yang duk kawan dengan saya. Tengok 3.5, 4, positif COVID. Yang tu yang bila celup dekat buah apa? Kat buah masam-masam. Buah masam tak boleh. Buah tak masam, buah tepikai, celup kat buah tepikai. Betul? Cek dalam amal macam mana? Buah tepikai buat ada COVID. Itu orang bertikai tu, PCR tu. Betul? Betul ke? Engkau duk kata ada COVID, tak ada COVID, kes sampai 20,000, 30,000. Betul ke? Memang COVID. Dia COVID tapi tak ada simptom. Akan kelakar kan? Patut adat tak kena, hukum adat tak kena langsung. Dia COVID tapi tak ada simptom. Lagi bahaya siapa? Dia COVID tak ada simptom. Ada ke benda ada tapi tak ada simptom? Kelakar lah. Ni varian baru, varian Delta. Apa lagi satu lagi? Alpha, Beta, Gamma kan. Esok ada varian Gamma pula. Lagi power tu. Pasal apa? Daripada jauh ada, boleh kena efek. Bukan melalui udara, melalui sinaran matahari. Ada sinaran matahari nanti akan mudah kena COVID-19. Siapa? Dia varian Gamma. Ada pancaran Gamma, Delta, Beta, Alpha, Beta apa mana kan. Apa cerita ni? Saya boleh cerita saya bodoh-bodoh, itulah SPM saya. Tapi saya cerita apa ni? Adat. Kau adat. Ngaji kau adat aja. Kita boleh cerita cara apa? Ada dengan ada. Ada dengan ada. Ada ni, ada ni. Ada satu, ada satu. Ada satu, ada satu. Walaupun ada, tapi kadang dia jadi juga ada tapi tak ada. Itu yang jadi wajib adat. Ada makan, ada kenyang. Ada makan, wajib kenyang. Apa dia? Wajib adat. Ada makan, wajib kenyang. Boleh tak jadi lapar juga? Harus. Walaupun wajib dalam bab hukum adat, tapi masih harus pada akal. Akal kata, boleh je makan banyak, boleh lapar lagi. Okey. Cuma baca kitab ni takat dia sebut lapar makan, budak-budaknya. Satu cerita keliling kita sikit kan, supaya faham, rupanya kita belajar hukum adat je rupanya. Oksigen ke, hidrogen ke, apa ke, elektrik, pendawaian ni, adat aja tu. Adat je. Dan keduanya, ikatkan tiada dengan tiada. Tiada dengan tiada. Apa contoh? Tiada kenyang, tiada makan. Tiada makan, tiada kenyang.
Tiada senang, tiada duit. Tiada duit, tiada senang. Tapi ada juga orang juga tak ada duit pun senang aja. Ada orang asyik ada duit tapi tak senang. Jadi kesenangan bukan di duit. Kesenangan bukan di duit. Ramai orang kaya tapi bunuh diri. Orang miskin bunuh diri pun ada juga. Ada juga. Jadi yang tak nak bagi bunuh diri bukan kaya, bukan miskin. Apa dia? Iman, tauhid. Nak bahagia macam mana? Ada orang miskin bahagia, ada orang kaya bahagia. Jadi bahagia duduk di mana? Kaya ke miskin? Tak. Bahagia duduk di iman. Yang tu sekarang orang yang bila orang berakai macam mana? Orang akan mengenal apa yang sepatutnya dikenal. Dia akan cari apa sepatutnya dicari. Orang tak faham, duduk ikut adat tu, pada sangkaan dia, waham dia, apa dia? Ada harta senang. Berapa ramai orang ada harta duk kelaya dia beradik, habis-habis apa tindas menindas, zalim menzalimi, bunuh membunuh, dengki mendengki, santau pula lagi. Tak guna harta banyak, berdengki-dengki. Buat apa? Baik tak ada apa-apa tapi senang hati. Cerita apa tu? Selamat dia agama tauhid. Asal tambatan kita dah bicara tiada dengan tiada pula ni. Yang kedua, yang ketiga, irtibat, ikatkan ada dengan tiada, ada dengan tak ada. Apa ni? Contoh seperti ada sejuk dengan ketiadaan tutup. Pasal apa ada sejuk? Pasal tak balut, duduk dekat tempat sejuk. Nak gunakan bahasa ada dan tak ada je. Ada, tidak. Ada sejuk, pasal apa? Pasal tak tutup. Bila tutup, baru akan menghasilkan panas. Mungkin contoh, dia nak kata relevan tak relevan kan? Dia nak bagi contoh tentang istilah ada dan tak ada. Buat misal lain pula, boleh tak cari kaitan antara ada dengan sebab ada ni, dia tak ada sini. Tak, guna bahasa mudah je. Ada, tak ada. Apa? Ada? Ada lapar, tak ada makan. Baik, guna bahasa makan dengan lapar je kan. Ada lapar, tak ada makan. Betul? Jadi betul kaitan tu. Ada lapar, tak ada makan. Ada makan, ada kenyang. Ada lapar, tak ada makan. Tu ada dengan tak ada pula. Kadang tak ada dengan ada. Jadi gunakan kenyang dengan lapar tu pun boleh dah, empat-empat tu. Okey. Senang je nak sebut. Cuma contoh dia bagi ni dipelbagaikan, nak menunjukkan benda keliling itu pelbagailah dalam bab ada, tak ada, tak ada, ada, tak ada, tak ada, ada. Empat tu. Empat pertambatan tu. Keempat, ikatkan tiada dengan ada pula. Terbalik tak? Tiada dengan ada. Apa benda yang tiada, apa benda ada. Seperti tak ada hangus dengan ada air. Bila ada air, nak hangus tu mana air ada. Ada manik yang boleh menegah api bakar. Apa lagi benda yang tak ada dengan ada. Tak ada makan, ada lapar. Guna tak ada dengan ada je kan. Gunakan lapar dengan kenyang je, itu je. Okey, ada tau, gunakan lapar dengan kenyang, boleh tak? Ada makan, ada kenyang dengan makan tu. Ada makan, ada kenyang. Tak ada makan, tak ada kenyang. Tak ada makan, ada lapar. Ada lapar, tak ada makan. Boleh? Itulah hukum adat. Jadi hukum adat kadang-kadang benda satu je, tapi bahasa tu boleh diolah macam-macam kan. Bolah dengan empat irtibat tu. Dengan empat irtibat. Satu hukum yang akan hasil nanti apa dia? Wajib, mustahil, harus. Ada makan, ada kenyang. Ni ada makan, banyak makan, wajib kenyang.
Ada makan, ada kenyang. Itu asal irtibat. Tapi banyak makan, wajib kenyang. Walaupun wajib kenyang, macam mana? Boleh tak lapar? Harus. Boleh berlaku lapar lagi. Dia boleh ada macam tu. Boleh ada macam tu. Jadi irtibat empat-empat tu dia walaupun ada sebut dengan tadi contohlah ada kenyang, ada makan, ada kenyang, tak ada makan, tak ada kenyang. Tu ada lapar, tak ada makan. Tu ada lapar, tak ada makan. Tak ada makan, ada lapar. Tu. Walaupun empat irtibatnya tu, tapi kadang-kadang dia boleh terbalik. Boleh terbalik apa dia? Ni tak ada makan tapi kenyang. Ada macam tu? Ada. Pasal bila sebut hukum adat, dia akan ada boleh menyalahi adat. Menyalahi adat. Satu bab adat dia tak boleh jadi i'tiqad. Boleh. Kenyang ke apa? Dah makan kenyang. Tak. Apa sebab kenyang? Allah yang kenyang. Akidah orang betul. Satu kita ni banyak nak kena betul apa? Akidah. Pasal adat tak payah diajar. By experience boleh dapat. Tu pun kadang-kadang dapat sewil. Salah faham tu. Pasal dia by experience. Kalau tak ada experience tak dapat. Experience pun adat berulang. By experience. Ilmu akidah dia bukan by experience. Tapi apa? Dia realitinya macam tu. Hakikinya macam tu. Itu hukum akal. Macam mana boleh buat keputusan? Mestinya macam tu. Akal yang waras dah proses. Satu nak dapat hukum akal yang dah diproses tepat-tepat ni, dia mesti rujuk pada orang-orang yang juga ahli-ahli yang pakar-pakar untuk mensabitkan apa yang dipanggil hukum akal. Contoh mudah, akidah ahli sunnah wal jamaah. Allah dia ada, makhluk tak ada. Sebelum Allah Ta'ala buat makhluk memang tak ada. Tak ada tempat, tak ada udara, tak ada matahari, tak ada bulan, tak ada arasy, tak ada kursi. Betul? Untuk munasabah dah, betul lah, akal boleh terima lah. Allah dia buat arasy dan dia duduk atas arasy, boleh? Sebelum ada arasy, dia duduk di mana? Itu hukum akal lah kamu tanya. Wahabi dia kata, apa tanya-tanya pula? Tanya Allah lah. Allah duduk di mana? Kan bodoh tu. Bukan saja bodoh, boleh jadi kufur tu. Apatah lagi bodohnya dan boleh kufurnya akidah. Dia kata apa? Allah dia buat arasy, dia nak duduk mana pun ikut dia. Kan bodoh tu. Ada pula Allah Ta'ala dia buat arasy, betul dia nak duduk mana ikut dia. Subhanallah. Allah bukan jenis duduk-duduk tempat kita. Macam kita. Bila sebut duduk-duduk ni tempat. Allah bukan tempat. Allah ada bukan ada dengan sebab ada makhluk dia ada. Memang dia ada dan dia ada, makhluk tak ada, tempat pun tak ada. Tentu tak istilahkan Allah ada dengan ada tempat. Dan Allah ada tak tempatkan dia di mana-mana. Satu kalau orang tanya Allah ada kat mana sekarang? Jawab mesti betul dengan akidah. Kalau kata Allah ada di mana-mana dengan mana tempat, tak betul. Kalau Allah ada di mana-mana dengan mana Allah memang ada, dan ada dia tu masuk ada di mana-mana tu, kalau faham dengan tempat salah. Kalau dengan mana ada di mana-mana dengan mana dia memang ada, tapi kita tak boleh nak tentukan tempat tu di mana, pasal Allah bukan tempat. Allah ada di mana-mana. Tak, wallahu alam. Dengar jawapan wallahu alam. Bagus ke cadangan tu? Apa yang sepatutnya kena faham ke Allah Ta'ala, tapi dia jahil apa sepatutnya kena faham Allah Ta'ala, kufur. Kalau kita orang tanya tak reti, wallahu alam, kita mengaku apa yang tak tahu, bagus. Tapi ada dengan Allah Ta'ala apa yang kita sepatutnya tahu, kita tak tahu, tak kena gaya, kufur. Maksud apa? Duk wallahu alam semua. Allah ada tak ada? Wallahu alam. Allah duduk di arasy, betul ke? Wallahu alam. Allah ada anak, ada isteri. Wallahu alam. Kau nak jadi kafir boleh jawab gitu. Bukan satu kemuliaan dengan bab ketuhanan kau jawab wallahu alam.
Mesti jelas bab ketuhanan tu, yang ngaji tauhid mesti jelas. Allah boleh ada duduk atas aras. Pada saya lah. Apa salahnya kalau dia duduk kepala otak kau pada saya, pada engkau? Tu guna kepala otak tu. Nampak macam guna kepala otak. Tak guna kepala otak, tak pakai hukum akal. Bahkan nafsu, bodoh dia tu bagi hukum. Okey, dengar elok bahasa tu, yang bahasa kita kasar tu. Pasal cakap benda yang tak betul. Benda yang menyalahi dengan fakta. Tak betul, tak tepat. Bahkan cakap semua auta. Okey. Tu kita tengok hukum adat tu. Satu boleh faham bab ni. Masya-Allah, besar manfaat. Cuma ngaji lama sikit lah kan. Ngaji 2-3 hari nak boleh menguasai bab ni bukan senang. Satu, orang Ta'ala hantar Nabi Rasul bimbing kita bab akidah. Maksud apa? Bab akidah bukan senang. Ingat? Walaupun kalau ikut akal yang waras, boleh menerima, boleh terima, boleh telan, hadap betul-betul tanpa ada sebarang keraguan berhubung dalam bab ketuhanan. Tapi main dengan adat, main dengan dunia, main dengan hukum sabab-musabab, main dengan apa yang kita boleh capai dengan panca indera, yang mana menarik perhatian ni boleh menggagalkan akidah kita dengan Allah Ta'ala. Sedangkan dia sabit dengan akal. Akal tak boleh nafikan dia. Tapi lama-lama macam mana? Kalah hukum akal tu, menang dengan hukum adat. Allah bagi kenyang kita, bukan kita kena makan ke? Macam mana boleh kaitkan Allah Ta'ala bagi kenyang? Orang tak faham, tak boleh pergi, dia tak boleh pergi. Pasal akal dia belum waras ni. Macam mana pun perlu dibuktikan. Itu yang ulama kita buktikan dengan hukum akal tu. Satu, dia ajar kaedah kita, antara kaedah-kaedah nak kelahi ni mesti murnikan dia dengan kaedah-kaedah akliyah. Itu yang Wahabi bila kita tanya bab-bab hukum akal, dia bukan lepas jawab. Dia akidah apa? Allah ada muka. Muka ni juzuk dan anggota. Allah Ta'ala ada juzuk anggota ke? Saya tak kata Allah Ta'ala ada juzuk anggota. Saya kata Allah Ta'ala ada muka. Muka macam mana? Muka yang layak dengan dia lah. Dia banggang tu, cakap macam tu. Faham? Saya kata banggang pasal apa? Pasal apa? Dia kata ada muka. Tapi muka tu bukan juzuk dan anggota. Kalau itu, muka tu bukan juzuk dan anggota lah, bodoh. Tu satu nak bagi buku akal, bagi dia jawab tu, jangan jawab merepek tu kan. Kau pernah tengok tu satu memang tak pernah tengok. Selagi Allah tak pernah tengok, macam mana pula? Tak. Itu yang nak khabar. Kata kalau dia kata Allah ada muka, muka yang layak dengan dia. Soal, layak ke Allah ada muka? Layak kalau gitu Allah ada isteri-isteri yang layak dengan dia. Okeylah cakap gitu. Jangan kait isteri mustahil. Baik, kalau isteri mustahil, muka mustahil tak mustahil? Kalau Allah yang kata dalam Quran ada, kalau dalam Quran dia kata dia pelupa, macam mana? Allah lupa tak? Kalau dia kata dia lupa, macam mana? Yang tu yang nak sebut apa, nak cerita apa tu? Yang tu yang kena mengaji betul-betul tu. Kena faham apa yang istilah benda mustahil akli, wajib akli, harus akli. Ini wajib adat, mustahil adat, harus adat. Lalu tu kalau ada nas-nas apa kekeliruan, apa kekicauan yang boleh berlaku disebabkan cara faham dia tak betul dengan metodologi yang ulama ahli sunnah wal jamaah dah bagi panduan apa dia tu. Yang kalau orang tak faham benda yang mustahil pun dia masih haruskan pada Allah Ta'ala. Tu yang saya sebut ni, dia kata Allah Ta'ala ada muka, muka yang layak dengannya. Allah ada muka? Subhanallah. Dalam Quran ada? Dalam Quran ada, tapi maksud dia macam mana? Nak sebut apa dalam Quran ada? Kebanyakan jadi masuk parit masuk gaung ni macam apa? Pegang Al-Quran dengan cara zahir. Ni masalah ni. Yang tu yang display dia supaya jangan tergelincir ni, ngaji elok hukum akal. Itu yang ulama kita bagi panduan satu
supaya jangan sampai tak ada akal nak mengukur satu dengan Allah Ta'ala. Baik, selesai situ. Kemudian dia kata, jadi atas kaedah asal kita bicara, irtibat hukum adil ni 4. Ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Mudah ya pun. Apa dia tu? Berenung sikit. Yang bahasa mudah macam mana? Makan dengan kenyang, lapar tadi. Orang pandai susun. Tapi susun lagi betul lah. Jangan susun merepet. Ada makan, ada kenyang. Itu tak ada lah, tak ada. Tak ada makan, tak ada kenyang. Tak ada dengan ada, tak ada makan, ada lapar. Tak ada dengan ada. Ada dengan tak ada pula. Ada lapar, tak ada makan. Ada lapar, tak ada kenyang. Kait lah, bagi betul lah. Jangan ada makan, tak ada lapar. Ada makan, tak ada lapar, betul. Ada makan, ada lapar. Ada makan, ada lapar, itu bukan hukum adat. Itu menyalahi adat. Itu menyalahi adat. Bagi pandai susun. Nak tahu adat, tengok keliling. Ada cahaya, ada mentari. Contoh. Tapi cahaya tak semestinya matahari. Kalau bukan matahari, tu ada benda dia melerik-lerik lah. Hadana Allah ila siratal mustaqim. Jadi asal nak bicara tak mana? Hukum adat tu, yang hakim hukum adat adalah berulang-ulang makan, berulang-ulang ada duit senang, tu yang kita ada duit, tambah duit mula tengok dalam akaun 5,000, yang tu sekarang buka-buka 10,000. Rasa macam mana? Tak faham. Dah ada 10,000, tak pergi jolok, buka-buka akaun tambah tengok dalam online ni lah ni kan, mula 5,000, 10, 15 pula. Wow, macam mana? Naik kening tu. Pasal apa? Pasal kita duk faham adatnya macam mana, bila angka besar macam mana, ada duit macam mana? Ada duit, ada senang, ada duit. Kita lupa pada yang bagi senang tu siapa? Siapalah masuk dengan duit, kok silap duit orang masuk kot. Kalau orang faham dalam bab ni, dia takut pula silap masuk akaun apa dia orang ni. Selalu duit aku mana ada orang lain pernah masuk. Kalau duit selalu orang pernah masuk, tak heran. Tapi duit tak pernah ada orang masuk, tiba-tiba ada tambah 50,000. Main mana duit ni? Senang ke susah hati? Orang faham agama bukan senang. Apa dia? Pergi bank, ni siapa masuk ni saya boleh tahu tak? Dia silap masuk kot. Pergi tanya balik, pasal saya tak sanggup makan duit haram. Ni orang yang beriman dia akan jadi macam tu lah. Ni dia orang silap masuk kot. Kalau dia silap masuk, saya sudi bagi balik, tak ada masalah. Pergi tanya dia betul-betul, betul ke dia memang nak masuk dalam akaun saya? Pasal dia tak pernah kontak saya tak ada kenalan, tak pernah ada orang nak bagi duit saya banyak, 5,000 jadi 10,000 ni. Bagi balik kat dia. Tanya betul-betul, tolong telefon sekarang boleh tak? Saya takut lah, kena mati benda ni tak selesai, anak cucu saya nak makan, anak bini saya makan, saya tak nak lah makan duit haram. Dia punya iman, Masya Allah. Pasal apa tu? Pasal walaupun dapat banyak, dia tak senang hati kalau bukan daripada saluran-saluran yang dibenarkan oleh Allah Ta'ala sendiri. Bahkan dengan sebab dapat tu jadi susah pula. Kalau orang yang lain apa? Lagi dia boleh kawai orang, lagi dia boleh dapat banyak, lagi walaupun dengan tipu, walaupun dengan hasut orang, tipu orang, fitnah orang, dia boleh dapat sesuatu. Dia senang hati. Pasal apa? Tu dunia, hukum adat telah menguasai dia sampai jatuh cinta dia dengan dunia, berpegang dia dengan dunia, sampai tak ada fikir dia dalam kehidupan ni melainkan dunia. Kacau. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Pasal yang tu yang jadi haru manusia, masyarakat jadi haru dalam dunia ni pasal ni pasal dia akal dia tak arah, dia tak nampak apa sepatutnya dia kena capai,
Tapi hukum adat yang ada keliling kita, dapat pangkat rasa megah tak? Dapat duit rasa megah tak? Dapat populariti megah tak? Oh, dia nak kejar kemegahan itu. Padahal apa dia sebenarnya itu? Engkau aja perasan kat diri engkau rasa megah, rasa seronok, rasa hebat. Sebenarnya itu bukan kehebatan hakiki. Carilah yang hakiki. Kebahagiaan, cinta, kasih, menang, berjaya. Dapat dunia bukan berjaya. Berjaya mati. Mana kejayaan kau? Kan? Berjaya menang, kaya mati, tinggal. Orang lain yang dapat. Mana kejayaan kau? Mesti bukan kejayaan di situ. Tobat balik. Tu yang baru boleh tobat tu. InsyaAllah. Sikit saya sebut dalam bentuk macam tu pasal yang bila kita tengok ulama-ulama tu, guru kita yang memang pakar dalam bab akidah ni, macam mana dunia ni sikit pun tak terkesan pada dia lah. Tak ada kesan langsung dunia. Covid ke apa ke, dia macam mana? La ilaha illallah. Sabab dia buat lah. Tambah pula orang duk macam ni, dia boleh tengok drama orang duk tipu depan mata dia. Astagfirullah, merepek tunggu dia orang ni. Merepek. Oh, boleh nampak depan mata tu. Kadang jangan kata tutup guru ulama-ulama. Orang awam pun boleh kenal. Dengar saya sebut. Orang awam boleh kenal, merepek sangat keliling kita ni. Akidah tentang Covid ni saja saya sebut ke sana. Dia jenis melampau, jadi bodoh gila. Sampai orang kata apa, orang lain, orang dia terbodoh dengan bab hukum adat tu. Contohlah, bila ditemakan dengan akidah tu apa? Dengan sebab vaksin selamat. Betul tanya, dah vaksin belum? Oi, cepat-cepat sikit. Kalau tidak nanti kau kena teruk. Jadi kau kena vaksin tak adalah teruk nanti. Boleh jadi tahap 1, tahap 2 je. Kalau tidak nanti jadi 3, 4 saya silap mati terus orang tahu. Oh, dia dah pegang kata vaksin tu. Oh, iman dia. Iman vaksin. Padahal hukum adat tu pun menyalahi adat banyak. Menyalahi adat ke mana? Bukan menyalahi adat. Tak betul pun. Pengeluar pun kata dia racun. Tak jamin, tak kena selamat pada Covid. Main orang bodoh ni, kena. Ni ikhtiar kita. Tak ada jalan lain melainkan vaksin lah satu-satunya ubat. Apa tu saudak pun tak boleh pakai. Madu tak boleh pakai. Siapa? Kajian dia tak saintifik. Belum dibuktikan dalam makmal. Belum dibuktikan secara makmal saja kan saintifik. Memang dia boleh mengubatkan secara khas. Macam ni. Oh, saya silap tak ada iman. Maksud apa? Yang kata boleh ada satu benefit dengan sebab apa tu saudak ataupun madu ni macam mana? Yang cakap bukan kita. Bukan Mahdi. Bukan Mahyudin Yassin, bukan. Rasulullah. Kau tak ada iman dengan Rasulullah ke? Kau tak ada akal kan kau? Oh, puasa akal tu senang. Walaupun tak dibuktikan makmal, kau tak percaya ke dengan Rasulullah? Itu ada bab isu-isu keimanan yang asalnya hukum akal. Macam mana nak sebut? Bagi betul lah disiplin kita tu. Banyak benda kena betul kalau ada benda yang salah. Baik, atas kita bicara sekali lalu, kita dah sebut ni irtibat adi, hukum adat. Mudah-mudahan boleh faham, boleh kenal tu. Perhati benda macam ni, dah faham prinsip macam mana? Perhati. Itu kena banyak lalu ngaji. Pasal apa? Pasal dalam kitab nanti kebiasaannya kita akan jumpa lah. Yang ni adi, yang ni adat, yang ni hukum syarak, yang ni hukum akal. Mana-mana kita akan dapati insyaAllah. Kalau hafiz kitab sekalipun, khatam macam mana? Memang ulama ajar kita nak mengenal ilmu akidah ni, kenal Allah Ta'ala ni. Alat besar dia apa? Akal. Satu, Allah Ta'ala puji orang ada akal. Qaumi yaqilun, qaumi tafakkarun, ulil albab, ulil nuha. Banyaknya dalam Quran puji orang yang berakal. Maksudnya apa? Dengan akal tu kenal Allah Ta'ala. Dengan kenal tu boleh mensabitkan kefakiran diri ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala puji pada orang-orang yang ada kedudukan macam ni. Hadanallahu ila siratal mustaqim. InsyaAllah kita sambung. Tersimpan hukum akal dalam 3 bahagi. Soal kalau ada.
Hubbud dunia. Adakah hubub dunia di sini dengan makna tak faham hukum adat menyebabkan beretiqad? Ya, betul ayat tu. Soalan mengenai ada Rasulullah sabda lepas bunyi gini rasanya, hubbud dunia ra'su kulli khati'atin atau kama qala. Kata dia, kasihkan dunia adalah kepala atau ibu kepada, dia jadi usul dasar kepada setiap pelakuan dosa. Macam mana boleh kasih dunia jadi dosa? Soalan dikemukakan, adakah yang menyebabkan boleh jadi hubud dunia ni, kasih ke dunia ni, disebabkan salah i'tiqad, kerana berpegang bahawasanya dunia dan sahabat-sahabat dunia dan segala isi dia kan, adalah boleh menyebabkan satu kebaikan, kemudaratan hasil hanya dengan dunia itu semata-mata tu. Adakah yang tu menyebabkan jadi kasih pada dunia? Jawapannya ya, tepat sekali. Salah akidah dengan dunia lah menyebabkan kasih ke dunia. Salah akidah dengan dunia lah menyebabkan manusia akan berebut-rebut dunia. Salah akidah dengan dunia lah menyebabkan Allah menyebabkan hati buta tak mengenal siapa pencipta dunia. Jadi istilah ambil dunia ni macam mana? Ambil dunia berpada-pada. Macam mana masa ambil dunia berpada-pada? Saya ngaji ada guru, memang guru kita syarah macam ni. Bab akidah guru mesti syarah macam ni je. Ambil dunia berpada-pada ni maksudnya kau peganglah satu dunia sekalipun, kau kena faham dunia apa? Makhluk ialah makhluk. Makhluk, kalau makhluk semua nak bagi aku sihat sekalipun, kalau Allah nak tentukan sakit, aku takkan sihat dengan sebab makhluk nak bagi aku sihat. Walaupun dunia semua ni dalam tangan aku, macam mana? Kalau aku sakit, tetap sakit. La ilaha illallah. Manfaat mudarat bukan datang dengan dunia, tapi manfaat dan mudarat datang pada Allah. Mesti betul tu mesti betul. Walaupun ada dunia seluruhnya di tangan kita. Tapi kalau orang yang ada akidah dengan makhluk, macam mana? Jatuh hati makhluk dalam hati, sekarang perak kita punya. Macam mana? Tanya, kuat tu. Memang kita ada dia akan ada macam tu kan, dia akan ada. Orang ahli tauhid macam mana? Apa pula perak kita punya? Kita punya ada apa? Allah yang beri kita, bukan kita punya. Boleh terlepas pada tangan bila-bila masa. La ilaha illallah. Yang penting apa? Kita jaga kita. Boy tu tak. Kita kena jaga akidah kita. Kita jaga kita tu, kita kena jaga akidah kita. Boleh kita jaga kita, Allah jaga kita. Kita jaga kita. Slogan-slogan pun kan dah tak kena dah dengan akidah. Kita jaga kita. Tak. Allah jaga kita. Kita kena jaga akidah kita. Jangan jahanamkan akidah kita. Tapi bila slogan tu dibuat oleh orang tak faham akidah, dia jadi fahaman yang memang merosakkan akidah. Kita jaga kita. Allah. Kita fahamlah apa maksud dia tu, tapi cara dia mengolah ayat tu, ataulah kita kalau ikut nak buat ayat macam tu, nak rasa macam tak apa kena lah. Dia selamba je sebab kita jaga kita. Okey, masa betul sangat tu. Manusia yang cinta dunia, jatuh akidah dengan dunia, memang jadi masalah. Satu, dunia ni ambil atas jalan sabab, atau ambil atas jalan adat. Letakkan dunia, jangan letak dunia dalam hati macam mana sepatutnya Allah apa dalam hati. Jatuh lakul bahasa ulama-ulama kita. Memang tengok dunia ni kadang jatuh hati, betul? Betul jatuh hati tak? Tengok anak comel jatuh hati tak? Comel anak aku. Boleh faham tak? Sayang anak ke anak? Sayang. Sayang anak sebagai sayang makhluk. Bukan sayang anak macam sayang Allah. Sayang Allah mengatasi sayang anak. Macam mana sayang Allah, sayang makhluk? Oh, kena faham. Tak faham. Ngaji elok pergi faham. Supaya Allah lah sepatutnya sayang. Siapa sayang Allah?
sayang Allah pasal Allah cipta aku, Allah cipta apa semua keliling ni untuk aku. Sayang anak ni siapa? Dia anak aku. Sayang pun tak mana sayang. Sayang ni jangan jauhkan dia daripada apa mudaratkan dia. Satu, sayang ni macam mana? Bagi dia kenal Tuhan, bagi dia ikut syariat. Kalau dia lapar bagi dia makan, kalau dia sakit bagi dia ubat. Besar sekali sayang ni mana? Kalau dia besar, dia berakal esok, dia memang orang kenal Allah Ta'ala, dia boleh hidup dengan keadaan taat pada Allah Ta'ala sebagai orang yang takwa pada Allah Ta'ala. Itu sayang. Kalau anak ada bagi handset apa-apa tak apalah, dia dah besar, dia pandailah jaga diri tu. Dia tengok handset pun biarlah, janji dia yang isap dadah sudahlah. Itu kan sayang. Itu kau bagi mampu anak kau. Sikit bahasa saya macam tu lah kan, saja saya nak kata banganglah kalau bagi anak ni sayang ni dengan kita bagi handset, bagi dia akses sendiri. Kau tengoklah apa kau nak tengok, top up free pula tu, unlimited. Mampu lah kau ni kan. Esok jenuh kau nak ubat. Macam apa? Dia dah rosak. Siapa rosakkan dia? Kau rosakkan dia. Saya sayang pada anak ni, satu saya beli handset. Itu bukan sayang, kau bagi jahanam anak kau. Itu bukan sayang. Sayang bukan dengan beli handset unlimitednya internet dia boleh akses. No, that is not sayang, that is bangang. Bubuh ayat-ayat kasar-kasar gitu kan, gerti sikit. Kita pun sama kan, dia akses internet aja unlimited. Kalau memang ada maksud nak upload video ke apa-apa, satu tak ada tu jadi ganggu pula nak proses. Itu bukan, itu tak ada masalah tu, pasal memang benda disuruh syarak. Tapi dengan sebab tu lalai mengaji, mengantuk. Pasal apa? Duk main game apa, dalam berjaga, siang mengaji, waktu kena berjaga dia tidur. Ini bagi mampu diri engkau. Betul, ambil dunia mesti ambil dengan kadar manfaat di sana. Jangan ambil menjadi mudarat atas kita di sini dan di sana. Ambil dunia mesti kadar yang Allah Ta'ala perintahkan. Satu, ambil dunia hanya letakkan dia atas jalan sabab. Jangan dalam hati masuk dunia macam mana, yakinnya kita, pegangnya kita dengan Allah Ta'ala. Sikit ujung pesan-pesanan guru macam ni. Misal mereka cukup contoh senang. Seorang isteri, dia ada ramai orang lelaki dia kenal, tapi suami tu ya. Takkan ada orang lain duduk tempat dalam hati aku macam mana suami aku duduk dalam hati aku. Bapa, adik-beradik, saudara mara, orang sepejabat, kenalan, pak menakan, sepupu, kan macam-macam orang kan. Yang ni guru apa ni. Suami ialah suami. Aku takkan letakkan orang lain macam mana kedudukan suami aku. Boleh? Kalau jiran dia buat macam suami dia, macam mana? Gila kau. Gila kau. Okey, kalau ada perasaan macam tu lah macam ni. Allah yang jadikan kita mesti pegang kita dengan Allah Ta'ala. Habis makan kau atau mengenyangkan kau, gila kau. Itu tempat Tuhan tak? Macam tu je masa. Tu tempat Tuhan kau tak? Kau letakkan makanan tempat Tuhan. Gila kau. Bahasa mudah tutup guru kita bagi misal. Macam tu punya. Dunia nak masuk dalam hati pun, masuk dalam hati atas dia makhluk. Itu ya. Dia makhluk, dia tetap makhluk. Memang ada jatuh hati dia. Duduk kapek sedap je. Kono dia duduk kapek dia sedap. Contohlah kapek sedap. 400 tu. Tak cari pergi duduk lah. Lagi duduk tak mau bangkit pula. Aircon. Memang ada jatuh hati dia. Cahaya, cantik, lawa. Jatuh hati. Jatuh hati. Makhluk tempat makhluk. Ada benda yang memang tak boleh jatuh hati. Memang tak boleh jatuh hati. Dah ada bini ni, bukan bini kita tengok nak buat macam bini. Tapi duit tak ada nak buat bini. Buatlah kau macam bini. Sorry sikit saya guna bahasa gitu kan. Tak boleh jatuh hati. Tengok pun tak boleh. Sikit dengan bahasa kita. Mudah kita faham bab-bab macam ni. Dan kita belajar kitab macam ni pun untuk dia makin halus pembahasan tu siapa? Makin supaya kita mudah nak kenal, letakkan makhluk tempat makhluk. Hati kita apa dia? Ma fi qalbi ghairullah. Kalau ada pun makhluk, letakkan makhluk tempat makhluk. Takkan duduk pada tempat macam mana sepatutnya akidah kita dengan Allah Taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nawwir qulubana min nuri hidayatika
كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين.